juga khusus untuk perempuan terhadap para lelaki, iaitu yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada mereka. Menurut Imam An-Nasafi, tabarruj ialah berjalan melenggut-lenggut dan mendedahkan perhiasan. Tabarruj ni lebih kepada perempuan. Maksudnya dekat sini seseorang perempuan itu berhias secara berlebihan dan memakai perhiasan yang terlampau menonjol hingga mampu menarik perhatian kaum lelaki, dan pergerakan fizikalnya yang dikatakan jalan berlenggak-lenggok yang mampu menarik perhatian orang lain untuk memandang kepada ke arahnya. Perkara-perkara yang tergolong dalam tabarruj. Yang pertama, mendedahkan aurat yang sepatutnya ditutup. Yang kedua, mendedahkan perhiasan pada badan yang tidak sepatutnya diperlihatkan melainkan kepada suami atau mahram sahaja. Yang ketiga, bertingkah kepala dengan sempurna hingga menampakkan rambut dan perhiasan di leher, telinga dan sebagainya. Terakhir, bersolek dengan solekan yang boleh menimbulkan perasaan gairah kepada kaum lelaki. Okey, mendedahkan aurat yang sepatutnya ditutup. Macam yang saya cakap sebelum ni, mendedahkan aurat untuk para wanita. Jagalah aurat supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang tabarruj. Kemudian mendedahkan perhiasan pada badan. Maksudnya kita pakai gelang, kita pakai rantai dan kita berniat nak tunjuk dekat kat orang lain. Itu pun dah tergolong dalam golongan tabarruj. Bertingkah laku dan bercakap dengan gaya yang boleh menggairahkan lelaki. Maksudnya dekat sini seperti yang kita selalu nampak lah. Kita punya adab percakapan kita dengan lelaki, gaya yang boleh macam memberi satu aura negatif terhadap golongan lelaki. Tidak memakai tudung kepala dengan sempurna. Maksudnya dekat sini macam kita tengok fashion-fashion sekarang ni, mengeluarkan telinga untuk tunjuk subang, pakai macam what do we call, scarf yang nampak leh untuk tunjuk rantai-rantai. Turban. Ya, turban adalah salah satu fashion yang digilai anak muda sebab dia nampak trendy and dia tak terlalu, sebab dia hanya serkup je, dia hanya menutup rambut. And ya, itu salah satu fashion yang amat disukai oleh para wanita pada masa kini sebab dia mudah. Memakai tudung yang loose shawl pun salah satu pemakaian yang tidak sempurna. Maksudnya macam dia pakai shawl tapi still nampak tengkuk. Dia tak pakai inner neck. Okay, itu pun macam boleh tergolong dalam golongan tabarruj juga. Bersolek dengan solekan yang boleh menimbulkan perasaan gairah kepada kaum lelaki. Nak kata bersolek, rasanya kalau bersolek secara tebal untuk menarik perhatian orang lain adalah salah. Menurut saya rasa salah sebab kita telah menarik perhatian orang lain untuk memandang kita dengan memakai solekan yang tebal seperti kita pakai blusher, kita pakai gincu, okay? Makeup yang tidak terlalu tebal mungkin dibolehkan, tapi kita tak pakai makeup untuk tunjuk kepada para lelaki.
It's something yang build our confidence. Okay. Okay, maksud bersolek dekat sini janganlah kita bersolek dalam keadaan yang tebal yang mampu mengundang pandangan-pandangan negatif. I mean pandangan-pandangan orang lain terhadap kita. Okay. Okay, sekian, terima kasih. Okay, dekat sini ada juga ada pertanyaan. Kalau macam kanak-kanak itu merangkumi penyerupaan, larangan penyerupaan dari segi contoh macam merangkumi juga kanak-kanak. Maksud dia dekat sini, adakah kanak-kanak juga tergolong dalam golongan yang merubah ciptaan Tuhan? Ya. Maksud dia dekat sini, sebagai ibu bapa kita janganlah didik anak kita macam dari kecil. Kalau dia lelaki, kita pakaikan dia dengan pakaian perempuan, mainan perempuan. Okay, itu adalah salah satu perkara yang mampu mendedahkan fikiran mereka bahawa golongan ini tak apa. Okay, kita sebagai ibu bapa kena macam memberi contoh yang baik. Contohnya macam kalau kita ada anak lelaki, kita berikan mereka didikan yang boleh membina keyakinan sebagai seorang lelaki. Begitu maksud saya tadi. Macam dekat sini saya baca diceritakan bahawa suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat anak lelaki Zubair dipakaikan kepada pakaian dari sutera. Lalu Umar mengoyaknya dan berkata, janganlah kamu memakainya kepada pakaian dari sutera. Begitu juga Ibnu Mas'ud pernah mengoyak pakaian sutera yang dipakai kepada anak lelaki. Jadi dekat sini kita sebagai parents kena didik mereka ni, kena bagi tahu mereka keburukan, apa larangan-larangan yang tak sepatutnya kita ikut. Contohnya memakai sutera, memakai emas tu, okay. And dekat sini dah habis dah kot. Okay, sampai di sini saja saya punya live. Ada apa lagi? Okay, tak tahu cakap apa ni. Okay, saya ulas kesimpulan dia sikit. Sebenarnya nak didik anak-anak ini untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang Islam sangatlah mudah. Contohnya kita bagi tahulah apa yang tak boleh dalam Islam, apa yang boleh dalam Islam, and benda ni boleh diterapkan bukan hanya dekat sekolah kita belajar pendidikan agama, tapi juga ibu bapa pun main peranan penting dalam mendidik anak-anak mengenai benda-benda yang hal yang berkaitan Islam. Apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Situ juga kita sebagai parents tak boleh terlalu bergantung kepada guru-guru lah. Okay, macam ada ayat ini, pendidikan bermula dari rumah. Okay, sekian saja saya punya live hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana nak end?